sebab saya dapat jumpa dengan macam-macam jenis perangai. Ada yang melawak, ada yang sedang melawak, dan ada yang tak pasti jika mereka akan diterima. Budak seorang ni selalu jauhkan diri. Dan saya nak, saya pula nak cakap. Indah berbalam si awan petang, terdengar siulan seburung pekaka. Salam sembah selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua dan tidak lupa juga kepada pensyarah saya iaitu Encik Ramli B. Setapa. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk yang bertemakan guru berjiwa pendidik yang menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Siti Nurul Syuhaili binti Nurhan. Saya dari kelas BM1 PPI SMP ambilan Jun 2023, keluaran Jun 2028. Subjek yang akan saya bentangkan pada kali ini ialah pengantar pengajian pendidikan atau GPPP 1092. Kita mulakan dengan pengenalan di mana guru merupakan satu tenaga ikhtisas terhadap semua bidang perguruan yang memegang tanggungjawab untuk mendidik setiap murid di sekolah. Selain itu, guru juga perlu menjadi seorang yang berketerampilan dengan mempunyai kepribadian yang unggul sama ada dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran yang tinggi, accountability serta sentiasa bersikap positif bagi memastikan setiap anak murid didikannya akan berjaya pada masa akan datang serta berjaya menjadi model insan kelas pertama yang dihasratkan dalam setiap pembangunan negara dan bangsa. Manakala apabila kita beralih kepada tajuk utama kita iaitu tajuk yang bertemakan guru berjiwa pendidik, masih ramai yang mempersoalkan apa itu guru berjiwa pendidik. Bab ini, saya akan membincangkan tentang ciri-ciri sasial guru yang cemerlang yang berkaitan dengan kualiti yang perlu ada dalam diri seorang guru. Guru yang cemerlang bukan sahaja menguasai kandungan kurikulum, malah mereka juga perlu mempunyai pengetahuan dan penguasaan yang tinggi terhadap sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan serta pendidikan pembandingan antarabangsa dan global. Apakah itu sasial guru cemerlang? Bagi yang masih bertanya-tanya perihal ini, sasial guru cemerlang haruslah dimiliki oleh setiap guru yang berkualiti. Seperti yang kita ketahui, tugas mendidik dan melahirkan model insan yang cemerlang bukanlah satu hal yang mudah. Oleh itu, guru haruslah memiliki peribadi yang cemerlang agar dapat menarik perhatian dan menjadi tempat rujukan kepada setiap muridnya. Selain itu, guru juga perlu memiliki jati diri yang jitu bagi menghasilkan akhlak yang mulia untuk menjadi contoh kepada anak muridnya. Tambahan lagi, kunci untuk melahirkan insan yang berkualiti juga bergantung kepada kualiti insan guru itu tersendiri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sasiah juga bermaksud kepribadian atau peribadi. Hal ini merupakan penampilan
menjalankan diri seseorang guru tersebut secara keseluruhan, iaitu daripada aspek fizikal, emosi, spiritual, cara berfikir dan berinteraksi. Baiklah, mari kita bersama-sama melihat tayangan video berkaitan sasiah guru yang cemerlang. Mari kita lihat pula persoalan berkaitan apa itu aspirasi pendidikan negara dan adakah hala tuju dan aspirasi negara itu mampu untuk membentuk seorang guru berjiwa pendidik. Oleh itu, marilah kita bersama-sama merungkai peranan seorang guru yang berjiwa pendidik yang menunjukkan elemen aspirasi serta hala tuju pendidikan di negara kita. Seperti yang kita pelajari, pendidikan adalah nadi pembangunan sesuatu bangsa dan negara. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang utama serta boleh menjadi pelaburan yang penting dalam negara kita. Seterusnya, kerajaan juga telah berperanan mengambil beberapa inisiatif untuk pembangunan pendidikan di Malaysia. Antara kepentingan pendidikan yang lain adalah untuk memajukan negara serta menaikkan imej negara kita. Negara kita juga sememangnya pasti mempunyai aspirasi dan hala tuju bagi memastikan sistem pendidikan terus dimajukan untuk kepentingan negara dan juga masyarakat yang majmuk. Adakah anda terfikir apakah itu aspirasi dan hala tuju yang sering kita sebut-sebutkan itu? Aspirasi bermaksud keinginan untuk mencapai sesuatu. Oleh itu, ianya merupakan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melaksanakan perubahan besar dalam sistem pendidikan bagi meningkatkan lagi pencapaian setiap murid. Manakala hala tuju pendidikan di Malaysia ini ialah berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan yang digubal untuk melahirkan generasi masa hadapan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu, ia juga dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berketerampilan yang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan juga negara kita. Baiklah, seterusnya, mari kita menonton lagi video berkaitan aspirasi sistem pendidikan negara yang berlaku di Malaysia ini. Apakah itu PPPM? PPPM dikenali sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan kepada setiap murid bagi umur 13 dan ke atas sehingga tahun 2025 untuk memahami prestasi dan cabaran semasa pendidikan yang berfokuskan kepada penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem pendidikan di negara kita. Selain itu, PPPM juga menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan di Malaysia iaitu mewujudkan visi dan misi aspirasi yang jelas kepada setiap murid serta pendidikan di negara kita secara keseluruhannya. Berikut merupakan tayangan video berkaitan 5 aspirasi dalam sistem pendidikan yang dilakukan oleh negara kita.
Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia juga telah menghasilkan 11 anjakan yang dijadikan tunjang utama kepada transformasi dan kemajuan pendidikan di negara kita. Setiap anjakan perlulah memberikan impak sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem. Marilah kita bersama-sama melihat 11 anjakan aspirasi yang telah dibuat oleh PPPM tersebut. Baiklah, seterusnya, marilah kita beralih arah pula kepada implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap pembentukan guru yang berjiwa pendidik pula. Sebelum meneruskan pembentangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi implikasi yang dilakukan terhadap setiap guru. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM pada 2013 sehingga 2015. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru yang berperanan bagi memastikan generasi muda diberikan pendidikan berkualiti seiring dengan pendidikan di peringkat global. Melalui pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran yang kritikal pada abad ke-21 ini sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan akan dapat dilahirkan di negara kita. Berikut merupakan implikasi yang perlu diberikan terhadap guru dan usaha-usaha yang perlu diberikan kepada guru bagi membentuk guru yang berjiwa pendidik. Seterusnya ialah etika keguruan. Profesen perguruan merupakan profesen yang disanjung tinggi oleh setiap masyarakat. Oleh itu, semua guru perlu tertakluk pada tata tersilah profesen perguruan yang telah ditetapkan di negara kita. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujungnya. Rumusan yang saya dapat berikan ialah guru memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan sasiah murid bagi memastikan kemajuan sesebuah negara tersebut. Peranan guru juga pada abad ini bukanlah sahaja menjadi sebagai penggerak kepada masyarakat dalam membentuk sebuah negara, namun fungsi guru adalah secara global dan tidak terhad. Guru juga perlu berjalan seiring dengan aspirasi dalam sistem pendidikan supaya kemenjadian setiap murid dapat diwujudkan demi kepentingan dan kemajuan negara ke arah yang lebih baik, bahkan menjadi lebih tinggi.
Baiklah, masa sentiasa mencuburi kita, terlebih lagi ketika kita menyampaikan sesebuah ilmu yang begitu luas ini. Oleh itu, saya tutupi perbincangan kita hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.